Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Kerajaan membenarkan ahli KWSP menggunakan simpanan dalam akaun 2 sebagai cadangan pinjaman bank. Cadangan lapangan terbang antarabangsa Kulim bukan untuk bersaing dengan Pulau Pinang. BNM, Bank Negara Malaysia, mengekalkan OPR pada kadar 2.75%. Kerajaan membenarkan ahli KWSP menggunakan simpanan dalam akaun 2 sebagai cadangan pinjaman bank. Kerajaan telah memberi lampu hijau kepada pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk menggunakan simpanan dalam akaun 2 mereka sebagai cadangan pinjaman bank untuk menghadapi waktu terdesak, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya akan pastikan supaya KWSP memberikan ruang bagi pencarum yang mempunyai wang dalam keadaan terdesak untuk meminjam dari bank dengan kolateral atau jaminan cadangan daripada simpanan KWSP, katanya di Dewan Rakyat pada 9 Mac. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas itu, Anwar memberikan butiran mengenai langkah ini di mana pencarum yang memerlukan wang tunai dibenarkan menggunakan simpanan mereka dalam akaun 2 KWSP sebagai cadangan untuk mengambil pinjaman peribadi daripada bank. Saya telah mengarahkan KWSP untuk meneliti kaedah terbaik untuk melaksanakan langkah ini, katanya dalam kenyataan itu. Terdahulu di Dewan Rakyat, Anwar mengingatkan orang ramai bahawa KWSP adalah untuk simpanan persaraan dan negara lain di seluruh dunia telah menghentikan pengeluaran khas seperti ini, seperti Australia, Peru dan Chile. KWSP telah menjadi topik hangat kerana ramai ahli parlimen membangkitkan isu ini dan saya mengalu-alukannya, tetapi kita harus ingat prinsip KWSP adalah simpanan persaraan, katanya dalam ucapan penggulungan bagi pembahasan peringkat dasar bajet 2023. Berita seterusnya, cadangan lapangan terbang antarabangsa Kulim bukan untuk bersaing dengan Pulau Pinang. Cadangan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP bukan bertujuan untuk bersaing dengan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP, kerana lapangan terbang itu bertujuan untuk menampung kargo udara untuk industri di koridor utara, kata Presiden Pejuang dan bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Mahathir. Ini berbeza dengan LTAPP yang memberi tumpuan kepada perkhidmatan penumpang, kata Mukhris dalam satu kenyataan. Selaras dengan tumpuan LTAPP terhadap perkhidmatan penumpang, pembangunan teknologi seperti dalam bidang penyelidikan, reka bentuk dan pembangunan mesti diteruskan di Pulau Pinang dengan industri pembuatan yang memerlukan plot tanah yang lebih besar dibangunkan di negeri seperti Kedah, kata Mukhris. Dalam kenyataan itu, Mukhris melahirkan rasa kecewa terhadap pengumuman Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Look mengenai KXP dan Aerotropolis Kedah. Loke baru-baru ini berkata kerajaan tidak pernah menerima sebarang permohonan rasmi bagi pembangunan KXP dan Kedah Aerotropolis oleh pihak yang berkepentingan. Beliau seterusnya berkongsi pandangan bahawa projek itu tidak berdaya maju, memandangkan Kedah sudah mempunyai lapangan terbang di Alor dan satu lagi di Langkawi. Sebagai maklum balas, Mukhris berkata pelan induk untuk Aerotropolis Kedah telah disiapkan selama bertahun-tahun dengan cadangan dikemukakan kepada kerajaan persekutuan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dakwaan bahawa kerajaan tidak menerima sebarang cadangan untuk projek ini adalah tidak benar, katanya. Merujuk kepada sektor perindustrian di Kedah dan Pulau Pinang, Mukhris berkata banyak kilang terletak di zon perindustrian seperti Bayan Lepas mempunyai hasrat untuk menggunakan perkhidmatan kargo udara di LTAPP, tetapi jumlahnya telah menurun manakala kapasiti penumpang dinaikkan kepada 12 juta setahun daripada 6.5 juta sebelumnya. Jumlah volum kargo menggunakan LTAPP pada 2006 ialah 226,000 tan. Pada 2020, angka itu turun kepada 138,000 tan. LTAPP mempunyai kapasiti kargo sebanyak 360,000 tan setahun, kata Mukhris. Industri yang sebelum ini menggunakan LTAPP sebagai hub logistik kini terpaksa mengangkut kontena menggunakan lebuh raya turun ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan beberapa lagi ke selatan di lapangan terbang Changi, Singapura, dakwa Mukhris. Oleh itu, negeri Pulau Pinang, Kulim High-Tech Park dan Taman Perindustrian di koridor utara tidak lagi mempunyai tarikan berikutan pengurangan perkhidmatan kargo udara. Katanya sambil menambah, kos pengangkutan tambahan telah meningkat untuk mereka yang merancang untuk melabur di koridor utara. Naik taraf LTAPP yang bermula tahun ini tidak akan melibatkan pengambilan tanah, sebaliknya melihat kepada peningkatan terminal sedia ada, jeti, penghubung dan aerobridge atau jambatan udara. Bagaimanapun, kajian lepas menunjukkan masalah utama dengan LTAPP ialah terminal penumpang sedia ada telah melebihi kapasiti reka bentuknya. Tambahnya, beliau berkata projek Kedah Aerotropolis telah dirancang sejak 2014 yang terdiri daripada bandar lapangan terbang, airport city, kawasan perniagaan dan hub logistik, aero angkasa dan pembuatan sidam yang merangkumi perkhidmatan servis, pembaikan dan baik pulih pesawat. Mengulas tentang KXP, Mukhris berkata pembangunan 4 fasa lapangan terbang itu mempunyai 2 landasan berbanding 1 dalam LTAPP. Ia dijangka mempunyai perkhidmatan penguatkuasaan
dugaan seperti custom bagi melicinkan urusan import-export. Aerotropolis Kedah yang dicadangkan adalah penyelesaian kepada kapasiti yang terlalu sesak di Pulau Pinang dan matlamat untuk memajukan negeri-negeri utara, khususnya Kedah. Tambahnya, sering kedengaran komen Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Pengangkutan kononnya kerajaan tiada bajet untuk membangunkan Aerotropolis Kedah. Jika itu berlaku, pembiayaan untuk projek itu boleh diambil oleh sektor swasta, katanya sambil menambah bahawa apa yang diperlukan ialah kemahuan politik untuk memajukan projek itu. Berita seterusnya, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada kadar 2.75%. Bank Negara Malaysia memutuskan untuk mengekalkan kadar dasar semalaman atau overnight policy rate OPR pada 2.75%. Ini susulan inflasi yang dijangka pada kadar sederhana pada tahun 2023. Ini adalah kali kedua berturut-turut Bank Negara mengekalkan kadar faedah selepas 4 kenaikan berturut-turut tahun lepas dengan kumulatif 100 masa asas untuk mendapati inflasi dan bertindak balas terhadap dasar fiskal yang semakin ketat oleh Reserve Persekutuan Amerika Syarikat. Inflasi dijangka menjadi sederhana sepanjang 2023 tetapi akan terus meningkat di tengah-tengah faktor permintaan dan kos yang berterusan. Imbangan risiko terhadap unjuran inflasi melihatkan berkemungkinan berlakunya peningkatan dan keadaan ini terikat kepada sebarang perubahan dasar domestik mengenai subsidi dan kawalan harga serta perkembangan harga komoditi global, kata BNM dalam satu kenyataan. Pada kadar OPR semasa, BNM berkata pendirian dasar monetari kekal akomodatif dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Negara berkata jawatan kuasa dasar monetari akan terus menilai kesan pelarasan OPR terkumpul melihat kesan ketinggalan dasar monetari terhadap ekonomi. MPC kekal berwaspada terhadap faktor kos termasuk yang timbul daripada perkembangan pasaran kewangan yang boleh menjejaskan prospek inflasi. Walaupun ekonomi Malaysia telah berkembang kukuh sebanyak 8.7% tahun lepas, Bank Negara Malaysia berkata risiko menurun itu ada dengan mengambil aspek perkembangan global, merangkumi keluaran pertumbuhan yang lebih lemah daripada jangkaan dan keadaan kewangan global yang tidak menentu. Bank Negara menjangkakan ekonomi akan menjadi sederhana tahun ini dalam keadaan ekonomi global yang lebih perlahan dan pertumbuhan akan kekal didorong oleh permintaan dalam negeri kerana perbelanjaan isi rumah akan disokong oleh peningkatan yang berterusan dalam prospek pekerjaan dan pendapatan. Ketibaan pelancong dijangka terus meningkat, seterusnya meningkatkan aktiviti berkaitan pelancongan. Kemajuan berterusan projek infrastruktur juga akan menyokong aktiviti pelaburan. Pelaksanaan projek daripada bajet 2023 yang dibentangkan semula baru-baru ini akan memberikan impak kepada peningkatan prospek pertumbuhan domestik. Bank Negara Malaysia juga menyatakan terdapat beberapa perkembangan positif dalam ekonomi global dengan pembukaan semula China dan pertumbuhan yang lebih baik daripada jangkaan dalam ekonomi utama disokong oleh permintaan domestik yang berdaya tahan. Namun begitu, ekonomi global terus dibelenggu oleh tekanan kos yang tinggi dan kadar faedah yang lebih tinggi. Sesetengah bank pusat dijangka terus menaikkan kadar faedah untuk mendapati tekanan inflasi. Ini akan terus menimbulkan halangan kepada prospek pertumbuhan global. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda pada hari ini. Sebelum ini, saya nak ingatkan anda boleh buka akaun CDS dengan saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda dan join live saya setiap petang di app.mahirsaham.com. Sekarang ini saya dah letak juga dekat Telegram bot, Mahir Saham Support Bot. Untuk buka akaun CDS anda, boleh layari akaun cds.com. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.